Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Nohayati Rusli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih pada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 486 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 15,417 kes, iaitu bersamaan dengan 64.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 250 kes, Selangor 109 kes, Kedah 69 kes, Pulau Pinang 30 kes, Perak 13 kes, Johor 9 kes, Sarawak 6 kes dan Terengganu 2 kes. Pada hari ini, negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 578 kes bersamaan dengan 68.2%. Ini adalah hasil usaha gigih yang telah dijalankan di negeri Sabah, di mana lebih banyak lagi petugas kesihatan telah digerakkan daripada Semenanjung Malaysia dan juga dari dalaman negeri Sabah untuk terus menjalankan saringan di lapangan. Pada masa yang sama, lebih banyak ujian makmal RT-PCR telah dapat dijalankan di Sabah dan dihantar ke Semenanjung. Di samping pertambahan ujian saringan RTK antigen untuk ujian segera dijalankan di lapangan. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan pertambahan sebanyak 164 kes iaitu 19.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Daripada 164 kes baru, 71 kes iaitu 43.3% adalah daripada kluster-kluster sedia ada dan baru. Untuk makluman, negeri-negeri ini telah pun diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bagi membendung penurunan jangkitan COVID-19 yang dilihat semakin serius. Secara keseluruhannya, sebanyak 13 kes ataupun 1.6% pada hari ini adalah daripada kluster penjara Reman, kluster penjara Tembok dan saringan di penjara Taiping dan penjara Tapah. Kes-kes ini sememangnya terasing dan tidak menjangkiti masyarakat. Sebanyak 11 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 465 kes. Sehingga 22 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 847 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 23,804 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 8,183 kes. Dan kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 847 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, terdapat hanya 5 kes import yang telah dilaporkan iaitu mendapat jangkitan daripada luar negara. Kesemua mereka adalah bukan warga negara iaitu yang pulang daripada India 4 kes, daripada Amerika Syarikat 1 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Sabah 578 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 223 kes daripada kluster-kluster termasuk 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster Tinusa dan kluster Sauk. 210 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 145 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 132 kes telah dikesan. 59 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster Jambu. 55 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 8 kes saringan pulang dari negeri Sabah dan 10 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Sembilan, 38 kes telah dikesan iaitu 33 kes daripada kluster baru iaitu kluster Sofi,
4 kes kontak rapat pada kes positif dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 29 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 25 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 4 kes saringan kontak rapat kes positif. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 23 kes telah dilaporkan, iaitu 9 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 1 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Bah Mutiara. 7 kes saringan kontak rapat kes positif, 2 kes saringan pulang dari negeri Sabah dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Perak, 14 kes telah dikesan, iaitu 6 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 6 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 10 kes telah dikesan pada hari ini, 8 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 2 kes saringan kontak rapat kes positif. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 4 kes telah dilaporkan, iaitu 3 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah, 3 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan pada hari ini. Di negeri Melaka, 3 kes telah dikesan, iaitu 2 kes daripada kluster-kluster termasuk 1 kluster baru iaitu kluster Umbo dan 1 kes saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Kelantan, 3 kes telah dikesan, iaitu 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes daripada kluster sedia ada. Di negeri Pahang, 2 kes telah dikesan, iaitu 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah dan 1 kes daripada kluster sedia ada. Di negeri Terengganu, 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19 telah dilaporkan. Di negeri Johor, 1 kes daripada lain-lain saringan telah dilaporkan dan di negeri Sarawak, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dilaporkan pada hari ini. Sehingga kini terdapat 90 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 29 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 5 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 204 kes, iaitu bersamaan dengan 0.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 200 iaitu kes nombor 15,063 ialah seorang perempuan warga negara berusia 67 tahun mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi dan dislipidemia. Dia meninggal di Hospital Sultanah Bahia. Kes ke-201 iaitu kes nombor 11,865 seorang perempuan warga negara berusia 65 tahun. Dia meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes 202 iaitu kes nombor 23,533 ialah seorang lelaki warga negara berusia 88 tahun. Dia meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes 203 iaitu kes nombor 23,534 seorang lelaki warga negara berusia 78 tahun mempunyai sejarah stroke dan beliau meninggal di Hospital Tuaran. Kes ke-204 iaitu kes nombor 23,535 seorang perempuan bukan warga negara berusia 60 tahun, beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster Tamna, kluster Tinusa. Kluster baru ini melibatkan daerah Sandakan di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-12,844 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 6 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 33 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 22 Oktober 2020, sejumlah 586 individu telah disaring, di mana 33 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes baru hari ini dan 486 individu adalah negatif dan 67 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang kedua ialah kluster Sauk.
Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Papar di negeri Sabah serta daerah Miri di negeri Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 16,540 dan kes ke 17,508 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 13 Oktober 2020. Kes ke 16,540 telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan kes ke 17,508 telah dimasukkan ke Hospital Miri Sarawak. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 15 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 22 Oktober 2020, sejumlah 149 individu telah pun disaring, di mana 17 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes pada hari ini dan 132 individu adalah negatif. Kluster ketiga ialah kluster Jambu. Kluster baru ini melibatkan daerah Hulu Langat di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 19,367 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan sebelum pembedahan pada 16 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 13 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 22 Oktober 2020, sejumlah 139 individu telah pun disaring, di mana 15 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 6 kes baru pada hari ini dan 124 masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Sofi. Kluster baru ini melibatkan daerah Seremban di Negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 22,198 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 20 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Rembau. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 33 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 22 Oktober 2020, 160 individu telah pun disaring, di mana 34 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 33 kes baru pada hari ini. 11 individu adalah negatif dan 115 masih menunggu keputusan. Kluster yang kelima ialah kluster Bah Mutiara. Kluster baru ini melibatkan daerah Hulu Langat di negeri Selangor serta daerah Titiwangsa dan lembah pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 10,507 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 23 Oktober 2020. Kes juga mempunyai sejarah pulang daripada kawasan berisiko tinggi iaitu di Sabah dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 9 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 20 Oktober 2020, sejumlah 96 individu telah disaring, di mana 10 kes dikesan positif iaitu termasuk 1 kes baru pada hari ini dan 86 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Umbo, iaitu kluster baru ini melibatkan daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 21,322 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di depo tahanan imigresen pada 18 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Melaka. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 3 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 22 Oktober 2020, sejumlah 373 individu telah pun disaring, di mana 4 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 1 kes pada hari ini, 218 individu adalah negatif dan 151 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan kita seharian, iaitu elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, elak kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka di tempat awam dan jika bergejala. Dan juga amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika ada gejala. Duduk di rumah jika tiada urusan lain di luar dan elakkan kunjung-mengunjung.
Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi, manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi dari WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap di Malaysia yang dikesan positif COVID-19 dari 3 April hingga 22 Oktober 2020 adalah sejumlah 1,152 kes. Pada hari ini ada pertambahan 5 kes, iaitu 4 kes import daripada negara India dan 1 daripada Amerika Syarikat. Dimaklumkan setakat ini laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 22 Oktober 2020 adalah sejumlah 99 kluster, termasuk 6 kluster baru pada hari ini. Setakat ini jumlah keseluruhan kluster yang telah dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan ialah 207. Dan jumlah kluster yang telah tamat pengawasan dan pemantauan untuk tempoh 28 hari ialah 108 kluster. Jadi pada hari ini daripada 99 kluster yang masih aktif, 39 kluster ada pertambahan kes dan 60 kluster tiada pertambahan kes pada hari ini. Iaitu kluster pertama ialah kluster penjara Kepayang, iaitu di Kota Kinabalu, Sabah. Pertambahan kes yang kita lihat pada hari ini adalah datang daripada penjara Kepayang, iaitu ada kes baru, pertambahan kes ialah 155 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes untuk kluster penjara Kepayang di Kota Kinabalu, Sabah adalah 582. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 1,208 individu. Kita masih ada lebih daripada 1,000 individu iaitu di penjara Kepayang. Dan kluster kedua ialah kluster baru, iaitu kluster Sofi di Seremban Negeri Sembilan. Ada pertambahan 33 kes menjadikan jumlah kes 34. Jumlah individu disaring 160. Kluster 7 Serangkai di Tuaran Sabah ada pertambahan 30 kes menjadikan jumlah kes 225. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 2,655. Kluster Sagu King di Labuan ada pertambahan 16 kes menjadikan jumlah kes 57. Jumlah individu disaring 533. Kluster Ramai-Ramai di Sandakan Sabah ada pertambahan 15 kes menjadikan jumlah kes 210. Jumlah individu disaring 752. Kluster Oto ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes 84. Jumlah individu disaring adalah 697. Kluster Utama ada pertambahan 8 kes. Yang kluster ini telah melibatkan 6 generasi dan jumlah kes dikesan ialah 206 dan jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 882. Kluster Simera ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 75 dan jumlah individu saring ialah 872. Kluster Bah Bandel di Labuan ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 30 dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 645. Kluster Cahaya ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 26. Jumlah individu saring 84. Kluster Penjara Reman ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 407 dan kita telah pertikadkan saringan di Penjara Reman dan setakat ini 3,991 individu telah pun disaring. Kluster Surat di Sandakan Sabah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 38. Jumlah individu yang disaring 173. Kluster Mebok ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 24. Jumlah individu disaring 702. Kluster Melati ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 15. Jumlah individu disaring 211. Kluster Jambu yang kluster baru Ulu Langat di Selangor ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 15 dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 139. Kluster Menara ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 73. Jumlah individu disaring 382.
Kluster hentian di Hulu Langat, Selangor ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 55. Jumlah individu disaring 127. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 4 kes. Jumlah kes setakat ini ialah 64. Jumlah individu disaring 1,537. Kluster Tembok ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 1,586 kes. Jumlah individu yang disaring di kluster Tembok di penjara ialah 7,552. Kluster Laut di Kunak, Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 124. Jumlah individu disaring 617. Kluster Buntar ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 40. Jumlah individu disaring ialah 547 individu. Kluster yang baru ialah kluster Tinusa di Sandakan, Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 33. Jumlah individu disaring 586. Kluster Long ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 21 kes. Jumlah individu disaring 301. Kluster yang baru ialah kluster Sauk di Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes ialah 17. Jumlah individu disaring ialah 149. Kluster Inai di Kudat, Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 11. Jumlah individu disaring 218. Kluster Bah Kasturi ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 28. Jumlah individu disaring 635. Kluster Alma ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 28. Jumlah individu disaring 276. Kluster Basong di Kudat, Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 21. Individu disaring 174. Kluster Kasih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 65. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 1,868. Kluster Sungai Weh ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 57. Jumlah individu disaring 341. Kluster Tanah Merah di Tawau, Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 50. Jumlah individu disaring 86. Kluster Keladi di Kelang, Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 31. Jumlah individu disaring 226. Kluster Bah Kenangan di Ulu Langat, Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 26. Individu yang disaring ialah 43. Kluster Khazanah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 21. Jumlah individu disaring setakat ini ialah 1,439. Kluster Bukit di Melaka ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 16. Jumlah yang disaring 284. Kluster Jalan Pantai ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 12, individu disaring 467. Kluster Bah Bangat di Labuan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 11. Individu disaring ialah 803. Kluster Bah Mutiara ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 10 dan individu disaring 96. Kluster Umbung di Alor Gajah, Melaka ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 4 dan saringan telah dijalankan kepada 373 individu. Kluster Benteng kita dapati tiada pertambahan kes hari ini walaupun jumlah kes kita ialah 1,085 dan jumlah individu disaring untuk kluster Benteng ialah yang paling tinggi ialah 16,513. Kluster Bangau-Bangau di Sempurna, Tawau, Sabah tiada pertambahan kes juga, tetapi kita masih aktif menjalankan saringan untuk individu yang terlibat dan sekarang ini jumlah kes yang disaring 1,100 dan kluster Jalan Meru juga tiada pertambahan kes. Lain-lain kluster tiada pertambahan kes pada hari ini. Jadi boleh kita simpulkan hari ini kita mendapati kes-kes baru yang telah dilaporkan ialah 847 kes melibatkan 5 kes import dan yang lain penularan tempatan. Dan kalau kita lihat pertambahan kes sekarang ini ialah di negeri Sabah yang paling tinggi tetapi disumbangkan oleh kluster iaitu kluster Kepayang yang menambahkan kes di negeri Sabah. Jadi kita harap kita akan pertingkatkan lagi tindakan kita ataupun intervensi kita di lampangan dan kita akan menjalankan lebih banyak saringan untuk mengasan kes-kes yang positif dan mereka yang negatif tetapi terdedah dengan kes yang positif akan dikuarantinkan. Dan sekarang ini saya seterusnya ke kapasiti makmal kapasiti harian 61 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR pada 21 Oktober adalah sejumlah 58,466 ujian seharian. Semalam kita berjaya melaksanakan 23,713 ujian RT-PCR iaitu bersama dengan
37%. Dimaklumkan juga 3 makmal COVID-19 di Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 21 Oktober adalah sejumlah 2,600. Jadi semalam kita berjaya melaksanakan 2,782 ujian di negeri Sabah, iaitu melebihi kapasiti iaitu 107%. Pun begitu, sejumlah 2,429 sampel dihantar ke Semenanjung untuk ujian RT-PCR. Dimaklumkan juga jumlah kumulatif ujian RT antigen sehingga 21 Oktober 2020 adalah sejumlah 317,030 ujian seharian dan didapati 3,589 adalah positif, iaitu bersamaan dengan 1.1%. Jumlah kumulatif ujian RTK antigen yang dijalankan di negeri Sabah sehingga 21 Oktober 2020 adalah 73,838 ujian seharian. Jadi kita dapati semalam kes yang positif adalah 3,018, iaitu jumlah kumulatif. Semalam kita berjaya melaksanakan 2,758 ujian seharian untuk RTK antigen dan didapati 235 ujian adalah positif. Jadi kalau kita lihat sekarang ini dengan penggunaan RTK antigen di negeri Sabah, 40% pada ujian pengesanan adalah daripada RTK antigen dan 60% adalah daripada RT-PCR. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan. Silakan. Assalamualaikum Tan Sri. Saya ada dua soalan. Pertama, ada aktivis di sebuah pulau di Sabah mencadangkan agar KKM membuka pusat kuarantin di pulau ataupun di kawasan pedalaman sebagai langkah penyelesaian kepada penduduk yang di dalam yang dilema dan kurang pengetahuan berkenaan dengan COVID. Jadi adakah KKM ada perancangan ini? Dan soalan yang kedua adalah mengambil kira situasi semasa dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi, adakah wanita bernikab ataupun berpudah juga perlu memakai pelitup muka? Terima kasih. Terima kasih kepada dua soalan tersebut. Jadi kalau aktiviti itu mencadangkan iaitu untuk kita membuka pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah di pulau. Jadi kita kena lihat pada penilaian risiko kepadatan ataupun penduduk yang terlibat. Kalau ada keperluan, iaitu kalau jumlah mereka yang terlibat tu ramai, mungkin kita akan pertimbangkan. Tetapi kita kena lihat dari isu logistik juga. Jadi kalau kita bukan hanya sekadar kita buka tempat kuarantin, tetapi juga pusat rawatan risiko rendah. Jadi kita masih mengkaji, iaitu penilaian kita penting. Kalau ada keperluan, insya-Allah kita akan laksanakan. Soalan kedua iaitu mengenai isu pemakaian prudah, seperti yang dimaklumkan Majlis Keselamatan Negara, kita diwajibkan memakai pelitup muka di tempat awam bermula pada 1 Ogos 2020. Dan terdapat dua jenis pelitup muka yang boleh diguna pakai untuk tujuan pencegahan, iaitu yang pertama pelitup muka perubatan dan yang kedua pelitup muka bukan perubatan. Pelitup muka perubatan seperti saya pakai sekarang ini ialah 3-ply surgical mask, digunakan oleh petugas kesihatan, orang awam yang mempunyai gejala saluran pernafasan, golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas ataupun mereka ada penyakit berjangkit, penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi, dan yang ini ialah mask ataupun pelitup muka tanda aras yang kita syorkan. Walaupun penggunaan pelitup muka bukan perubatan disyorkan untuk mereka yang tidak mengalami gejala namun berada di tempat-tempat yang awam, dan WHO telah mengesyorkan penggunaan pelitup muka yang mempunyai 3 lapisan fabrik. Jadi kita kena ikut iaitu syur WHO, iaitu dengan pastikan ada 3 lapisan. Kalau satu lapisan tak cukup. Kalau pemakaian prudah hanya 1 lapisan tak cukup. Jadi kita syorkan mereka yang pakai prudah, dalam tu boleh pakai iaitu pelitup muka, sama ada pelitup muka fabrik ataupun pelitup muka 3-ply mask. Jadi itulah cadangan kita kepada mereka yang memakai prudah. Assalamualaikum Tan Sri. Salam. Semalam bekas Perdana Menteri New Zealand Helen Clark
berkongsi pengalaman New Zealand berdepan dengan COVID-19, dan dia ada menyebut mengenai genomic sequencing yang digunakan bukan saja mencari punca jangkitan, tapi juga digunakan untuk menambah baik program-program kesihatan dan pencegahan. Soalan saya, adakah Malaysia juga akan menggunakan kaedah sama untuk membuat genomic sequencing terhadap semua pesakit COVID, dan jika tidak, adakah ia akan dilakukan di masa depan? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tersebut. Malaysia telah pun, bukan akan, tetapi telah pun menjalankan genomic sequencing, tetapi bukan kepada semua kes-kes yang telah dikesan positif. Tetapi apa yang penting adalah kita melihat pada kluster-kluster. Dan kluster-kluster ini akan membantu perancangan strategik Kementerian Kesihatan membuat kesiapsiagaan dan sebagainya. Dan pada hari ini kita lihat iaitu IMR menjalankan ujian tersebut, iaitu genomic sequencing. Dan IMR apabila kita nak ambil sampel, kita kena pastikan sampel yang kita ambil itu mencukupi, iaitu kalau kita lihat nilai kitaran ambang ataupun CT ataupun cycle threshold mesti kurang, iaitu rendah. Kalau rendah berarti virus load itu tinggi, barulah kita boleh ambilkan sampel tersebut untuk kita asingkan dan kita kuturkan, baru kita boleh jalankan genomic sequences. Jadi sampel yang kita laksanakan daripada awal lagi kita telah laksanakan. Contohnya kalau kita lihat kepada Perhimpunan Sri Petaling, dan kita dapati ada 692 jemaah daripada Indonesia. Ketika tu andaian kita ialah jangkitan tu mungkin datang daripada Indonesia. Tapi apabila kita melaksanakan genomic sequencing, kita dapati sekarang ni iaitu jangkitan tu ialah daripada strain Indonesia. Dan juga kita melaksanakan kajian untuk depo tahanan immigration. Ketika itu ramai juga parti dan padi juga menghadiri iaitu perhimpunan tersebut, dan apabila kita jalankan genomic sequencing, kita dapati sama dengan Indonesia. Jadi kita tahu pada permulaan gelombang kedua iaitu jangkitan adalah datang pada Indonesia. Begitu juga kita juga melaksanakan untuk kluster di Siwa Gangga. Kita dapati mereka yang kluster itu ialah kes yang balik pada negara India, iaitu di kawasan Siwa Gangga. Dan kita telah kenal pasti iaitu ada mutasi. Jadi banyak mutasi yang telah dikenal pasti, tetapi mutasi di 614G telah dikaitkan dengan kebolehjangkitan yang tinggi. Dan kita lihat di lapangan memang pun kebolehjangkitan yang tinggi. Dan daripada itu kita lihat kita menjalankan pada kluster lain, kluster Tawar. Kita lihat ada kaitan di kluster Tawar dan juga kluster sungai, iaitu berkaitan dengan di 614G. Walaupun kita tak dapat epidemiologi link ataupun kaitan daripada kluster Tawar dengan kluster Siwa Gangga, tetapi dari segi genomic sequencing mengatakan ialah virus itu adalah virus yang sama, ciri-ciri yang sama. Tetapi virus ini berbeza dengan kluster Ulu Tiram yang mana iaitu ahli gereja yang pulang dari Manila, dan dia ada juga mutasi di 614G, tetapi ciri-ciri berbeza dengan yang Siwa Gangga. Dan hari ini kita lihat di negeri Sabah kita dah laksanakan untuk kluster Benteng Lahad Datu, iaitu 23 sampel yang telah kita asingkan, dan kita telah pun dapati genomic sequencing itu menunjuk kepada mutasi yang datang daripada Filipina dan juga dari Indonesia, tetapi berbeza dengan yang di negeri Kedah. Apa yang pasti ialah yang genomic sequencing tak membantu kita untuk membendung penularan COVID-19. Tetapi apa yang kita dapat tahu ialah daripada lokasi tersebut dan juga kesiapsiagaan kita, iaitu tindakan perancangan kita, bagaimana kita kena kawal kalau mutasi ini lebih tinggi kebolehjangkitan dan sebagainya. Jadi hasilnya kita masih menggunakan, telah menggunakan lama dah daripada gelombang kedua lagi menggunakan genomic sequence. Tetapi dia memakan jangka masa yang agak panjang, 2-3 minggu sebelum kita boleh kenal pasti satu-satu mutasi dan sebagainya. Ini membantu kita dalam perancangan kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita. Jadi kita melihat pada kluster dan juga daripada strain-strain tertentu, ini membantu untuk kita mendapat lebih maklumat mengenai sifat-sifat virus tersebut.
Terima kasih. Salam Tan Sri. Soalan saya, sejak kebelakangan ini kita dapat lihat penularan berlaku di sekolah, contohnya di Pulau Pinang, Perak dan terbaru di Negeri Sembilan. Bagaimanakah jangkitan ini berlaku dan adakah ia berkaitan dengan kluster yang sedia ada? Adakah KKM akan mengikuti semula SOP dalam sekolah apabila ia dibuka nanti? Terima kasih atas soalan tersebut. Jangkitan virus COVID-19 berlaku kalau kita ada perhimpunan ataupun tiada penjarakan. Jadi kita bagi ruang kepada virus tersebut untuk menjangkiti. Jadi bila ada perhimpunan, ada kemungkinan ataupun risiko dijangkiti. Jangkitan berlaku kalau ada seorang yang membawa virus tersebut, sama ada bergejala ataupun tidak bergejala. Dan biasa dia berlaku kerana ada daripada kluster yang telah dijangkiti ataupun daripada ahli keluarga yang telah dijangkiti ataupun secara sporadik. Ini yang kita tahu cara virus itu menyebar. Tetapi kalau menyebar dalam sekolah, jadi kita kena lihat kepada SOP di sekolah. Jadi SOP sekolah telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran dan kita harap dapat diamalkan, dipatuh di sekolah-sekolah. Contohnya beratur dalam kantin dan sebagainya kita telah lihat. Jadi tak ada kesesakan dalam sekolah. Kita cuba elakkan iaitu perhimpunan ataupun iaitu penjarakan, amalkan penjarakan sekurang-kurang 1 meter kalau boleh. Kalau ada jangkitan dalam sekolah, kita akan tutup sekolah itu untuk tempoh seminggu untuk dijalankan nyah cemar dan nyah kuman, dan kita akan menjalankan contact tracing ataupun saringan untuk kontak rapat yang berkaitan dengan pelajar tersebut. Contohnya kita lihat pada kluster Tawar, cikgu tu positif jangkit kepada anak murid. Jadi kita tutup sekolah dan kita berkesan. Jadi kita akan buat saringan pada kelas tersebut dan kita menjalankan nyah cemar dan nyah kuman. Jadi ini setakat ini kita lihat 12 sekolah telah terkesan dengan penularan COVID-19 yang berkaitan dengan kluster. Ini tidak bermakna punca jangkitan di sekolah, tetapi biasa dia dibawa ke sekolah oleh mereka yang ada dalam kluster ataupun keluarga dijangkiti ataupun sporadik. Iaitu yang kita lihat. Tapi sekarang ni kalau kita lihat pada sekolah-sekolah yang terlibat ialah 12 sekolah, Negeri Sembilan ada 3 sekolah ditutup kerana ada jangkitan berkaitan dengan kluster Cahaya, kluster Sofi dan kluster Bah Manggis. Di Negeri Johor 3 sekolah ditutup dan masing-masing berkaitan dengan kluster Simera, kluster Rinting dan kluster Rinting. Dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ada 3 sekolah ditutup iaitu masing-masing berkaitan dengan kluster Jalan Pantai dan kluster Long. Dan di Pulau Pinang 1 sekolah ditutup berkaitan dengan kluster Alma. Dan di Melaka 1 sekolah ditutup iaitu berkaitan dengan kluster Bukit. Dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kelas sekolah ditutup berkaitan dengan kluster Selasih. Dan di Sarawak 1 sekolah ditutup berkaitan dengan kluster Arnab. Jadi kalau ada student ataupun murid sekolah dijangkiti, kita tutup sekolah itu untuk tempoh seminggu untuk kita menjalankan aktiviti nyah cemar, nyah kuman dan juga saringan kepada murid-murid yang di dalam sekolah tersebut. Itulah aktiviti yang kita laksanakan. Tan Sri, berkenaan dengan genomic sequencing tadi, Tan Sri kata virus bagi kluster Sri Petaling strainnya daripada Indonesia. Jadi boleh Tan Sri terangkan bagaimana ciri-ciri virus ni dan adakah ia bermutasi dan sebagainya, memandangkan KKM memerlukan masa berbulan-bulan untuk membendungnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat pada peringkat awal, ada 3 strain yang telah dikenal pasti. Strain A, strain B dan strain C. Strain B ialah di Wuhan. Strain A ialah di Amerika Syarikat dan strain C yang kita kenal pasti ialah datang daripada Indonesia. Jadi sekarang ni kita kenal pasti strain. Dan apabila kita kenal pasti strain, kita juga lihat pada ada mutasi. Jadi sebenarnya banyak mutasi telah dikenal pasti, tetapi mutasi yang ada kesan kepada kita, contohnya kebolehjangkitan yang tinggi yang telah dilaporkan di makmal dan sebagainya. Jadi kita lihat kalau contohnya ialah di 614G, iaitu kita kenal pasti iaitu kebolehjangkitan tinggi tetapi kematian tu tak tinggi, iaitu kadar kematian masih sama, tetapi sekarang ni kita dapati banyak lagi mutasi di 614 telah menggantikan virus yang sekeliling iaitu yang mula pada tahun lepas. Jadi sekarang ni mutasi yang datang yang menggantikan virus yang lepas tu.
Jadi setakat ini kita dah pastikan ada 3 negeri, iaitu di Kedah, di Sabah dan juga di Johor. Besar kemungkinan mereka yang balik dari negeri Sabah juga membawa virus tersebut di negeri Selangor. Tapi kita sedang jalankan iaitu pengasingan dan juga kutur virus tersebut. Kalau kita boleh buktikan virus tersebut iaitu datang pada negeri Sabah contohnya. Jadi ciri-ciri dia berbeza. Jadi kita akan kenal pasti mutasi di mana dan berbeza daripada Kedah dan juga di Johor. Hai Tan Sri, saya ada satu soalan masih mengenai sekolah. Sejak Februari, berapa banyak pelajar yang dijangkiti COVID? Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni, daripada sejak Februari sehingga 21 Oktober 2020, kumpulan pelajar berumur 7 hingga 12 tahun ada 830 pelajar. Iaitu kumpulan umur 13 hingga 18 tahun ialah 1,315 pelajar. Kes, jadi umur kes, bukan mungkin yang ni adalah kes-kes yang kita kesan. Tapi permulaan gelombang ketiga iaitu 20 September sehingga 21 Oktober 2020, kumpulan umur 7 hingga 12 tahun ialah 587 kes. Dan kumpulan umur 13 hingga 18 tahun ialah 670 kes. Inilah mereka yang terlibat yang dalam yang melibatkan pelajar juga. Good evening, Tan Sri. It has been reported that there are 23 cases detected in PJ Pelangi, Damansara flat block B, and based on the locality itself, because the flat itself, there are some residents or maybe there are workers in one of the mall linked to the Utama cluster. Are there cases linked to Utama cluster on among these 23 cases? And why did KKM started the screening and testing yesterday at the flat? Thank you. Thank you for the question. When we look into the Utama cluster, for example, the case index may occur in the mall, for example, and in fact, the workers and etc. So, and also now in Utama cluster already 6th generation. That means the infection is no more in the mall, but at home or even in the community. So because there's actually a complaint or even case positive in the community, our Ministry of Health is doing some community surveillance as well. So for example, there's actually a condo that's been identified, there's one positive case. So we also will do the screening, whether, the community is involved. So if the community is involved, then the active case screening will be done in that community and that condo. So we are looking at locality. So we sample in the nearby community those who have positive cases. And then, so if this is part of our evaluation assessment in that region, in that locality. So if the locality is high, a possibility of infection is high, then our whole team will come in and then probably screen the whole locality and targeted to the Utama cluster. Selamat petang. Kami mendapati ada laman web dan laman sosial yang menjual ubat-ubat yang didakwa boleh merawat atau mencegah COVID-19. Jadi apakah nasihat Dr. DG dan adakah Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan yang berkenaan dari semasa ke semasa dan bolehkah Tan Sri maklumkan perkembangan terkini? Terima kasih. Jadi banyak yang claims yang boleh merawat penyakit COVID-19 iaitu makanan dan sebagainya. Setakat ini tiada ubat yang berkesan termasuk hidrokloroquine, termasuk ubat kolestra ataupun lopinavir dan ketonavir, termasuk remdesivir. Yang kita guna banyak untuk merawat pesakit ialah dexamethasone. Itu yang masih kita gunakan. Jadi tak ada ubat telah dikenal pasti boleh menyembuhkan jangkitan COVID-19 ni lah. Jadi kalau ada ubat pun mungkin kalau mereka nak ambil vitamin dan sebagainya itu tak ada masalah. Tetapi ubat untuk menyembuhkan jangkitan COVID-19 ni tak ada lagi setakat ni. Kalau mereka ada berarti dah
kaya raya dah. Iaitu satu dunia untuk tengah mencari ubat yang berkesan untuk merawat COVID-19. Sorry, Tan Sri, just to confirm, so is the Pelangi flag has any link to Utama cluster? That's why KKM started the screening. Thank you. We do not identify or even announce, so we are doing the screening. It's like because one of the reasons that there's a lot of pressure for KKM to announce the locality, the family or in the individual, because we do not want to create stigmatization in that region. What is more important, for example, in a restaurant, there's a case positive, or a school, there's a case positive, we will close down the school, we will do the sanitization and disinfection for the school, and then you resume back next week. But the point we are trying to avoid, like the mall and etc., is the stigmatization. Once you have a case there, you do not want to go to that school or that condo or that mall, because of the fear. So if we understand better in terms of the science, then we know that things have been done, whether it's a restaurant or etc. So I think we try to avoid stigmatization. So we will do our best in terms of if there's a case, we will do our best and we will clean up the area. But we do not want stigmatization of the restaurant, of the mall, or even the condo. So I don't mention name, right? So kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya dan Kementerian Kesihatan untuk patuh kepada SOP. Setiap daripada kita ada SOP masing-masing dalam kita melaksanakan tugas kita. Kalau kita tak patuh kepada SOP, apa akan berlaku? Kita mungkin dijangkiti COVID-19 ataupun kita ada masalah-masalah dan kekangan dalam kita menjalankan tugas. Dan yang kita juga menasihati rakyat Malaysia untuk patuh pada SOP. Kalau boleh duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu. 2 minggu cukup untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kalau terpaksa keluar, jadi pastikan kita pakai penutup muka, amalkan penjarakan sekurang-kurang 1 meter, jangan bagi peluang virus tersebut untuk menjangkiti. Kalau ke tempat yang sesak ataupun tempat yang sempit, inilah satu keadaan yang mana virus tu mudah menjangkiti. Jadi kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan juga negara kita. InsyaAllah kita boleh putuskan jangkitan COVID-19 negara kita kalau kita ambil tindakan iaitu mengamalkan ataupun duduk di rumah kalau tiada urusan penting di luar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.